ataupun berada di jam 8.40 pagi dan akan kita bawakan mengenai dengan tajuknya iaitu bakti belia tangani COVID-19 dan kita cukup berbesar hati menerima kunjungan daripada belia-belia kita ni, dua orang belia kita ni akan membincangkan mengenai dengan topik kita pada pagi ini dan bersama dengan saya iaitu Nurul Fatini binti Haji Abdul Malik, iaitu selaku Ketua Pegawai Eksekutif dan Pemilik Ceria Fabrikco. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dan di sebelah kiri di hujung sekali iaitu bersama dengan Julia anak Berawah, iaitu selaku Pegawai Pemasaran Cerita Fabrikco. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Apa khabar keduanya pada pagi ini? Khabar baik. Alhamdulillah. Sejuk rasanya hati apabila membaca tajuk ini, bakti belia tangani COVID-19, dan kita percaya berikut dengan penularan wabak COVID-19 di negara ini, dan kalau kita melihat sukarelawan belia-belia kita ni pastinya di negara ini tampil bersatu berganding bahu menyumbangkan bakti kepada rakyat dan negara dengan memberikan sokongan kepada Kementerian Kesihatan apabila diperlukan. Jadi ini sebelum kita ni pergi lebih jauh lagi mengupas mengenai dengan tajuk kita bakti belia tangani COVID-19 ini, mungkin daripada Nurul Fatini sebagai Ketua Pegawai Eksekutif dan Pemilik Cerita Fabrikco mungkin dapat menerangkan adakah cerita Fabrikco baru di dalam menceburi industri tekstil ini? Ya, syarikat cerita Fabrikco ini bermula pada tahun lepas, Oktober 2019. So kirakan kami baru beroperasi dalam 6 bulan. Kami tidak ada pengalaman dalam menguruskan syarikat ini. So kirakan kami belajar on the go lah. So on the training itu kami terus belajar dari sana. So kami ada belajar dalam membuat manufacture produk ni di Famous Textile selama 2 tahun. So kami R&D apprentice sebagai production supervisor. Dari 2017 hingga 2019 bekerja di sana dalam mengenapasi apa peranan-peranan yang termasuk dalam pembuatan pakaian. Gitulah. Iya. Okey. Baik. Dan memandangkan seperti yang telah pun dinyatakan tadi, cerita Fabrikco ini adalah startup di mana cerita Fabrikco mungkin mendapat pembiayaan untuk menjalankan bisnes. Mungkin daripada siapa yang boleh menjawab? Silakan. Cerita Fabrikco menyewa mesin-mesin daripada syarikat Famous Textile dan memandangkan kami adalah subkontrak kepada Famous Textile. Kami menerima tempahan dan menerima order daripada Famous Textile untuk membuat produk yang akan dieksport ke luar negeri. Dan juga kami diberi peluang untuk beroperasi di Pusat Pembangunan Belia di Tanah Jambu, dan juga kami juga menerima grant daripada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Alhamdulillah. Dan ingin kita mengetahui ni berapa orang semuanya sebetulnya yang di dalam cerita Fabrikco ini. So cerita Fabrikco ini ada 6 orang pengasas dan 11 orang lokal pekerja tempatan. So semuanya yang bekerja di cerita Fabrikco ini ada 17 orang. Okey, jadi semuanya adalah daripada orang tempatan kita ni. Okey. Baik, jadi dari segi mungkin penerimaan ataupun barang-barang tekstil ini bagaimana prosesnya? Penerimaan barang-barang tekstil ini, alhamdulillah kami punya pelanggan-pelanggan kami ada fabrik sendiri. Tapi pada due to wabak masa ni kan, sebenarnya kami dapat source fabrik ni dari Malaysia sama China. Tapi due to payahkan datangkan kemari lah. So masa ni mostly kami punya pelanggan yang menyediakan kain-kainan itu sebelum kami dapat menjahitkan barang itulah. Jadi dalam menangani kita ni sama-sama dalam mendepani situasi wabak COVID-19 ini, mungkin apakah cabarannya sebetulnya bagi cerita Fabrikco ini? Mungkin kalau seperti yang tadi dinyatakan tadi, kalau sebelum ini melalui daripada negara-negara jiran tapi sekarang ini pelanggan-pelanggan terpaksa menggunakan ataupun membawa kain mereka sendiri. Jadi macam mana cabaran-cabarannya yang dapat kadang-kadang dari fabric quality atau since kalau dari Brunei it's very limited to find the fabric yang sesuai untuk jahitan. Yang kedua, kadang-kadang dalam kami ada persaingan harga dengan barang-barang lain dengan company lain juga. So kadang company siap ni kan baru, so payah sikit kan bersaing harga dengan company-company lain. Betul. So kami need manager untuk menaikkan capital kami punya company itulah. Dan yang ketiga,
due to wabak ni payahkan raw material kadang-kadang batas sampai ke Brunei. So kami punya production pun delay. So kadang-kadang ada customer marah kenapa belum siap barangan ni seperti inilah. Tapi alhamdulillah ada customer pemahaman lah. So kami boleh a bit delay sikit dalam pengantaran production kami. Ya, maklum saja ya, cerita Fabrikku ini yang kita ni belum jual batah. Jadi masih lagi baru, jadi mungkin mengambil masa yang agak memakan masa ya, ataupun secara prosesnya berperingkat-peringkat. Mungkin dapat kita saksikan ya satu paparan ini, mungkin dapat diceritakan sendiri, mungkin daripada Nurul Fatini ataupun daripada Julia sendiri, mungkin dapat kita saksikan paparan ini. Iya, mungkin dapat diceritakan sedikit, jelaskan daripada Julia sendiri. Scrap. Proses sedang buat apa ni? Membuat scrap. Membuat scrap. Yang membuat yang membuatnya. Membuat scrap. Okay. So ni scrap ni kami ada bekerja sama dengan certain dengan individual macam Pradian. So kami membuat scrap untuk frontliner. Ya, kami sepaju ni adalah untuk free of charge untuk orang lah. Okey, jadi bagaimana boleh menyertai menyumbangkan dalam projek ini? Kami approach with Pradian, dan asking that if they willing to distribute this scrap money untuk frontliner lah. Ya, jadi kalau kita dapat saksikan melalui paparan video yang telah pun dimainkan, ini satu helai baju ni apa ni? Ini baju scrap yang dari atas. Jadi untuk kemudahan bagi Kementerian Kesihatan, warga Kementerian Kesihatan sebagai barisan hadapan yang menangani ataupun mendepani situasi wabak COVID-19. Jadi berapa orang yang terlibat di dalam usaha menjayakan projek ini? More than 20 orang lah yang 20 orang. Bukan juga cerita Fabrikku, ada juga yang syarikat lain yang agensi-agensi lain yang turut terlibat. Ya, turut terlibat. Iya. Dan kalau kita melihat bagaimana pula daripada segi bahan dan peralatan untuk pembuatan pelindung muka, dan mungkin apa saja antara bahan-bahan yang digunakan, mungkin dapat dikongsikan daripada Julia sendiri. Bahan-bahan yang digunakan adalah elastik, plastik yang sering digunakan di sekolah-sekolah untuk projek itu, dan juga mattress. Sponge itu adalah daripada mattress, daripada tilam yang dibeli daripada company yang memproses tilam di Brunei. Dan juga elastik itu getahnya didapati daripada cerita Fabrikku sendiri. Kami yang membagi getah itu. Dan juga barang-barang yang lain seperti stapler dan juga gum dan yang lain-lain itu di-provide sendiri oleh yang community-community yang mengikuti projek ini. Alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat memang cukup banyak tu ya. Jadi dalam mungkin dalam lebih kurang berapa jumlahnya tu? Berapa unit? 22,000. Wow. 22,000 unit yang alhamdulillah telah didonasi ke. Sudah diberikan diberikan kepada Kementerian Kesihatan. Jadi bagaimana pula dengan pemasangan untuk setiap unit? Memerlukan berapa lama tu untuk memasang pelindung muka dan juga scrub tersebut? Kalau pelindung muka tu dah sampai 5 minit boleh siap. Tapi kalau untuk scrub, satu unit tu? Untuk satu unit. Tapi kalau scrub ambil masa pasal ia ada untuk leher, poket tu dengan ada juga dengan seluar satu set. So mengambil masa dalam 2 jam lah untuk menjayakan satu baju. Jadi kalau membuat baju tersebut berapa unit semuanya ni untuk diberikan kepada Kementerian Kesihatan? Bagi bagian cerita Fabrikku kami telah membagi dalam 100 set lah. Jadi mengambil masa berapa lama tu untuk baju sahaja? Baju sahaja, tapi kami sebenarnya buat simultaneously baju sama seluar dalam masa seminggu tu lah. Dalam masa seminggu ya, alhamdulillah. Memang kita ni cukup rasa menghargai dengan pengorbanan ataupun usaha yang telah pun dilakukan oleh belia-belia Ketani dalam usaha untuk menyumbangkan berbakti kepada negara dan juga rakyat ya, pastinya untuk sama-sama menangani ataupun membantu barisan hadapan Kementerian Kesihatan dalam sama-sama ya menangani wabak COVID-19 ini. Dan mungkin reka bentuk pelindung muka ini dapat dijelaskan dari mana memperolehi reka bentuk tersebut? Kami research dari YouTube, order dari website, and then it's really easy to make. Macam senang membuat. Boleh dilakukan lah ya? Ya, semua boleh buat. Pasal ini DIY. Ya, bahan-bahannya pun diperoleh daripada pasaran. Gatah tu dapat saja maybe di Hoko ataupun tilam, maybe ada yang lagi baik tilam tu maybe just boleh gunting-gunting dan rakat-rakat sajalah.
Idea siapa ni sebetulnya? Kirakan kami semualah. So, kami cek, why not do this? This is easy. Pasal compared to scrub, mengambil masa 2 jam and then menggunakan mesin. Kalau pelindung muka, semua orang boleh buat. Just need manpower saja, itu saja. Memerlukan tenaga daripada kita ni saja ya. Kita ni sudah membuat research dengan kreativiti masing-masing, menggunakan tutorial daripada yang dikongsikan melalui YouTube ya. Jadi dengan adanya inisiatif daripada belia-belia kita ni, tinggal kita ni mengerahkan tenaga kita ni saja untuk membentuk ataupun memasang setiap unit pelindung muka dan juga scrub yang telah pun kita saksikan tadi. Dan mungkin jangkaan sasaran dalam masa sehari untuk menyiapkan sepenuhnya dalam berapa unit sebetulnya? Macam kalau tadi dalam masa seminggu tu ada berapa unit tadi? Kalau facial baju. Kalau baju dalam sehari dalam 50 satu telah. Sehari 50. Kalau baju biasa 50. Tapi kalau baju scrub ni dalam 10 atau yang maksimum lah. Kalau bagi good quality 10 pieces lah dalam sehari. Iya. Jadi ini mengambil masa dalam keseluruhannya dalam masa seminggu lah ya. Okey. Jadi mungkin ada perancangan ni di masa akan datang daripada cerita Fabrikku sendiri. Ada. Kami planning akan membuat projek baru dalam membuat topeng muka dibuat daripada fabric. So kirakan masa ni surgical mask masa ni kena peruntukan untuk frontliner. So bagi public yang orang biasa, they don't have enough untuk menjadikan sendiri. So kami planning akan membuat penutup muka dalam bahagian fabric itulah. Yang direka cipta khas daripada cerita Fabrikku dengan menggunakan kain ya. Kami membeli dari masa ni nanti menggunakan fabric antibakterial dengan ada 2 lapisan. So ada juga filternya nanti. So jadi 3 lapisan. Jadi pada masa ini masih lagi dalam proses pembuatan. Dan mungkin bila jangkaan masanya akan dikeluarkan ni? Mungkin minggu depan. Minggu hadapan. Mungkin. Masa ni masih mencari model untuk membeli barang-barang tu. Okey, persiapan-persiapan dan juga bahan-bahan ya untuk pembuatannya. Baik, jadi bercerita mengenai dengan pengasas. Jadi bagaimanakah pengasas cerita Fabrikku menjalani tugasan seharian? Jadi setiap pengasas mesti mempunyai posisi ataupun pekerjaan yang berbeza. Jadi mungkin dapat diterangkan ni posisi pekerjaan daripada cerita Fabrikku ini. So kami ada 6 orang pengasas. So kami ni ada different position lah. Yang first is human resource. Ni setiap hari datang membuka pagar untuk pekerja masalah factory and then mencatat kedatangan pekerja. HR juga menguruskan hal ehwal pekerja. Dari sana finance officer kami ia akan mengambil kedatangan pekerja untuk mengira gaji-gaji pekerja. HR juga menguruskan invoice sama quotation untuk pelanggan dan juga mengira pendapat syarikat. Jadi pendapat syarikat ini orang finance akan berinteraksi dengan operation management untuk mengira berapa produksi lagi required untuk pembelanjawan syarikat. So yang operation produksi ni nanti akan menguruskan jadual-jadual produksi, menyelia pekerja-pekerja dan juga mencek kualiti produk. So since operation management ni akan nanti berurusan dengan saya sebagai pengetua sekretaris eksekutif dan juga sample maker. Saya juga menjadikan sampel-sampel untuk pelanggan yang sesuai dengan apa kemahuan pelanggan lah. Selagi pelanggan anda setuju dengan that sampel, artinya kami dah dapat start production. Betul. Ya, sudah start production. Procurement officer nanti mengkolek barang-barang yang digunakan untuk produksi. Lepas tu kami punya marketing PR dan marketing officer, Julia. Ia akan menguruskan hal ehwal social media dan juga berinteraksi dengan pelanggan. Okey, daripada pegawai pemasaran cerita Fabrikku Julia ya. Baik, jadi apa kelebihan ataupun cabaran dalam mempunyai banyak pengasas? Seperti yang telah pun dinyatakan tadi, ya ada 6 orang pengasas kan? Mungkin apa kelebihan ataupun cabarannya ni? Kelebihannya since kami 6 orang baru-baru je masih menguruskan syarikat tu, kami berbahagialah macam kalau seorang depan ni, so yang lain boleh backup untuk menguruskan ni. For example, misalnya kalau operation management dia tergabir ke ataupun they need people untuk quality check, dan kami boleh turun dengan ni mencek barang-barang itu. Ataupun kalau procurement officer kami dia dapat mengambil barang-barang, so ada kami dia ada person bagi mengambil barang. So idea kami tu ada jauh macam-macam. So kami with many orang tu senang banyak idea yang dapat keluar. Tapi
sebanyak orang banyak pakai idea lah. Betul. Pakai idea dan kadang-kadang orang cakap this is not correct dan ini yang lurus. So, payah ajukan membagi kata putus lah. Kalau dengan banyak sukar memberikan keputusannya ya. Dan kepada Julia sebagai pegawai pemasaran Cerita Fabrikku, mungkin ada di antara bagi penonton kita yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dengan Cerita Fabrikku, bagaimana untuk mereka mengetahui ataupun menghubungi, mungkin daripada Julia sendiri dapat menerangkan. Cerita Fabrikku boleh dihubungi di Instagram kami. Boleh direct message saja kami ke Instagram kami dan akan dibalas secepat yang mungkin. So boleh kontak nombor saya atau boleh DM kami, dan saya yang menghandle Instagram sendiri. So saya yang akan membalas message daripada pelanggan-pelanggan jika ada pertanyaan yang lebih lanjut selanjutnya jadi Auda bolehlah menghubungi sendiri di Cerita Fabrikku. Auda boleh berinteraksi bersama dengan Julia melalui laman media sosial, ataupun Auda bolehlah menghubungi di talian, mungkin ada di talian 8669 590. Mungkin ada pertanyaan lebih lanjut mengenai dengan Cerita Fabrikku. Baik, untuk akhirnya barangkali mungkin ada kata-kata akhir ataupun pesanan, nasihat kepada penonton kita ni, belia-belia di luar sana, untuknya kita ni sama-sama menangani wabak COVID-19 ini, mungkin bagaimana? Silakan. Daripada Julia sendiri, kita akan beri kesempatan kepada Julia. Nasihat kepada pemuda-pemuda di luar sana, kepada belia-belia di luar sana untuk menangani COVID-19. Mungkin dari segi menderma atau mungkin menderma sedikit kepada Cerita Fabrikku ataupun community yang melakukan sesuatu kepada frontliner. Betul. Alhamdulillah. Dan daripada Nurul Fatini sendiri, ada sedikit saranan ataupun pesanan kepada belia-belia kita ni? Jangan memilih kerja lah. Kirakan dari kami semua ni dari bidang yang berlainan. Ada yang kaitan dengan menjahit lah. So ambil saja peluang yang ada. Cuba saja, walaupun yang payah, cuba saja. Ataupun kalaunya kita fail ke apakah, kita cuba yang lain. Betul. And then sebenarnya kita tu fail, straight away fail. Maybe cuba yang lain, and maybe this one working. Betul sekali. Jadi sepatutnya kita ni kegagalan itu bukan bermaksud kita berhenti setakat itu saja. Pastinya ada ruang ataupun peluang akan datang ya. Baik. Jadi kita ucapkan terima kasih ni kepada belia-belia kita ni, iaitu Nurul Fatini binti Haji Abdul Malik selaku Ketua Pegawai Eksekutif dan pemilik Cerita Fabrikku. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Juliana Brawa, iaitu selaku Pegawai Pemasaran Cerita Fabrikku. Apapun kita rasa bersyukur dan memberikan penghargaan kepada belia-belia kita ni, mungkin mewakili belia-belia yang lain juga yang turut serta dalam menjayakan projek bagi menyumbangkan kepada barisan hadapan Kementerian Kesihatan. Jadi kita ucapkan terima kasih. Semoga berjaya dalam apa jua perancangan yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.